Tak ramai orang tahu nilai hutang 1.2 trilion ni banyak mana. Dalam bahasa mudah, kalau kita bayar hutang sebanyak 1 juta ringgit setiap hari, ertinya setiap tahun dah 365 juta ringgit terbayar. Tapi berapa tahun agaknya kalau nak langsaikan 1.2 trilion? Jawapannya 3,000 tahun. Yep, 3,000 tahun. Jadi dah tiba masanya kan kita mula soal siapa sebenarnya yang bertanggungjawab menambah hutang sesuka hati tanpa persetujuan kita orang ramai. Kenapa pula kena persetujuan orang ramai? Sebab kita orang ramai lah yang akan kena bayar balik hutang-hutang ni semua. Bukan kita saja, bahkan anak cucu, cicit dan keturunan kita semua terlibat dalam nak membayar balik hutang ni semua dalam bentuk teks atau cukai. Dalam erti kata lain, bajet madani yang dipersembahkan tempoh hari, walaupun nampak gah di mata, tapi tak semestinya tiada udang di sebalik mi. Kita tak diberitahu pun bahawa setiap sen yang akan dibelanjakan daripada bajet ini akhirnya akan membentuk hutang yang mesti dibayar balik oleh kita orang ramai, antaranya menerusi bermacam-macam jenis cukai yang diperkenalkan. Kita juga tak diberitahu bahawa even our next generation pun akan perlu membayar hutang ini pada masa akan datang, walhal duitnya dah habis dibelanjakan pada hari ini. Saya cakap ni berdasarkan fakta yang sahih, bukan pendapat semata-mata, dan ini disokong oleh pakar-pakar ekonomi negara, antaranya Profesor Datuk Dr. Kamil contohnya, yang saya akan share sesi interview saya dengan beliau selepas video ini. Jadi apa sebenarnya yang kita patut buat? Yang paling penting kita perlu sedar dan faham, kena alert tentang realiti penipuan dalam sistem monetary kita, dan kita kena mula bangun, berani menuntut. Pertamanya supaya semua kadar bunga pada semua jenis pinjaman dihapuskan sama sekali, sebab kita dah tahu dah kalau ada untung bunga pun bukan bank negara yang dapat, tapi orang lain yang dapat. Nak tahu siapa orang tu? Kalau anda belum tahu, sila tonton video part 1 sebelum ini yang saya letakkan link videonya di sama ada di atas ni ataupun di ruangan description dekat bawah. Mungkin ada yang tanya, siapalah saya untuk cakap isu ekonomi tiba-tiba ni? Baik, yang pertama, saya adalah warga negara Malaysia dan sekarang ini hak saya dan anda tanpa kita sedari sedang dicabul dan dirompak oleh sistem monetary yang kita percaya dan amalkan sekarang ini. Jadi saya ada hak untuk cakap dan tuntut, bukan sahaja hak saya seorang secara individu, tetapi yang terlebih jadi mangsa adalah hak anak-anak, cucu cicit dan keturunan saya. By the way, anda juga tak terkecuali. Itu belum kita cerita bab riba yang sememangnya hak asasi saya dan semua umat Islam di Malaysia mempersoalkannya. Kenapa kerajaan kita sampai hari ini masih lagi gagal untuk menyelamatkan umat Islam dan juga agama lain dari cengkaman riba, sedangkan rukun negara kita yang pertama tertulis kepercayaan kepada Tuhan? Macam mana kita nak hidup dengan ikrar kepercayaan kepada Tuhan, sedangkan kepimpinan negara kita sendiri mencadangkan supaya kita berhutang dengan simpanan masa depan KWSP sebagai cagaran?